baru-baru ini kita pun faham beberapa berita tentang pendakwa-pendakwa muda yang telah memberikan satu pandangan berbeza masyarakat terhadap pendakwah. Sedikit tidak kita boleh katakan agak tercalar lah ya, imej pendakwa-pendakwa semua. Jadi sehingga ada yang mengatakan sebagai penunggak agama dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Jadi ada yang mengatakan salah program TV, ada yang katakan salah masyarakat yang terlalu menyanjung mereka. Dan kita juga faham Ustaz bahawasanya di media sosial ini banyak sangat pendakwah, wallahu alam, berlandaskan pendakwah di media sosial ini tidak ada tauliah dan sewenang-wenangnya memberi hukum, hakam dan boleh dikatakan menghasutlah ataupun mengajak orang lain untuk percaya tentang apa yang telah mereka cuba dakwahkan. Mungkin Ustaz boleh kongsi pandangan Ustaz. Ini juga satu daripada bentuk cabaran-cabaran yang mau tak mau kita terpaksa depani. Bukanlah sikap kita sebenarnya untuk saling salah menyalah. Apabila berlaku satu isu, kita mula tuding tangan ke satu pihak dan satu pihak yang lain. Itu tidak menyelesaikan masalah. Sebetulnya program-program yang dianjurkan, sama ada program reality TV dan sebagainya, saya faham itu bermaksud yang baik untuk memberi pendedahan, memberi penglibatan kepada para dai. Yang penting ialah sikap individu itu sendiri. Sikap individu itu sendiri. Syakhsiah dia, kepribadian dia. Sejauh mana dia berpegang dengan ajaran Islam. Sudah tentu seorang dai, seorang pendakwah yang mahu menyampaikan Islam, dia mesti berpaksi kepada iman dan takwa. Itu nombor satu. Kalau dia tidak mempunyai iman dan takwa, dia tidak mempunyai akhlak yang soleh, lalu bagaimana dia nak mengajak manusia kembali kepada ajaran Islam? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi mereka yang berkata sesuatu yang dia sendiri pun tak buat. Jadi oleh kerana itu, isunya ialah kita minta supaya sesiapa jua yang mahu menceburkan diri ataupun melayakkan diri, menjadikan dirinya sebagai seorang dai, mesti faham apakah sebenarnya sifat ataupun akhlak seorang dai. Dan saya memang tak bersetuju kalau kita nak lahirkan seorang dai itu hanya dalam tempoh sehari dua ataupun dengan satu program, dua program. Tak boleh. Program itu hanya nilai tambah. Untuk melengkapkan kelayakan sebagai seorang dai harus ada proses yang betul. Kena ada pendidikan ilmu yang betul, kena ada kefahaman Islam yang betul. Jadi ambil masa untuk layak sebagai seorang dai. Sebab kalau kita kosong, macam mana kita nak menyampaikan Islam pada masyarakat? Kaedah yang kita guna ialah faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, dia tidak boleh memberi apa-apa. Dia tidak memiliki apa-apa. Macam mana nak beri apa-apa? Nak beri sesuatu kepada masyarakat. Jadi sifat dan akhlak seorang dai dia bukan kosmetik. Dia bukan hanya hiasan. Dia mesti genuine datang daripada pribadi seseorang itu. Jadi oleh kerana itu saya mengharapkan supaya dai-dai kita ni harus berhati-hati. Sebelum mereka mengajak manusia kepada Islam, mereka turun ke medan, mereka seharusnya faham bahawa mereka sedang diperhatikan. Mereka sedang diperhatikan. Jadi ini yang kadang-kadang ada pihak yang akan memerangkap dai secara tak sengaja ataupun secara sengaja, dan kalau kita tidak berhati-hati memang jatuh, memang rebah. Sebab banyak tawaran yang datang ataupun banyak ugutan yang datang, banyak sogokan yang datang, perangkap-perangkap keuangan, populariti, nafsu dan sebagainya. Jadi ini saya kira satu cabaran yang menyeluruh. Saya sendiri pun takut sebenarnya berdepan dengan situasi yang sebegini. Wala'iyadzubillah, kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipelihara oleh Allah. Tapi yang paling penting, pribadi kita mesti iman dan takwa, itu tunjang nombor satu. Baik. Dan apa pandangan Ustaz bila melihat komen-komen ataupun yang berlaku di sosial media sebagainya, pendakwa-pendakwa selebriti yang memang menjadi ikutan ramai sebab apa, ada kekuatan followers dan sebagainya. Tapi dikala ketika mereka diberi peluang dengan populariti yang ada, mungkin menimbulkan rasa kurang senang kepada mereka-mereka yang beragama belum Islam. Mungkin cara penulisannya dan sebagainya sehingga menimbulkan rasa kurang selesa, kurang tenang, kurang harmoni. Adakah ini menjadi satu kebimbangan pada Yadim ataupun apakah yang Yadim boleh lakukan terhadap situasi media sosial? Alhamdulillah, kami Yayasan Dakwah ini memandang positif semua sudut. Apabila kita ada dai-dai yang bertaraf selebriti, kita manfaatkan populariti yang ada pada mereka dan kita ajak mereka supaya terjun ke medan dakwah yang sebenar.
Sebab itu kami telah mengisytiharkan ataupun melantik 9 orang ikon dakwah yang terdiri di kalangan selebriti kita lah. Antaranya Profesor Mohaya, kemudian Dr. Fadilah Khamsah, Datuk Fadilah Khamsah, Ustazah Asma Harun sebagai contoh, Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Said Kadir. Ini semua adalah senarai-senarai yang kita jadikan dia sebagai ikon Yadim, dan kita bekerjasama dalam aktiviti-aktiviti dakwah bersama dengan mereka. Kita bawa mereka turun dan kita yakin mereka ada follower dia, mereka ada ikutan yang ramai. Jadi itu peluang untuk kita gunakan supaya dapat dakwah itu disampaikan kepada kelompok masyarakat yang lebih ramai. Saya faham sedikit sebanyak ada elemen-elemen kecemburuan pada setengah pihak. Melihat sebahagian pendakwah menggunakan pengaruh, menggunakan populariti dan orang panggil nama mereka yang begitu gah sebagai selebriti ini, membawa dakwah yang agak berbeza dengan cara yang konvensional. Baik, saya mengharapkan itu tidak menjadi satu pertembungan, pertelingkahan di antara pelbagai pihak dai dan juga pendakwah ini. Dengan itu kita jadikan Yadim ini sebagai satu media menyelaras, dermaga untuk menyatukan mereka. Masya Allah. Jadikan satu base platform untuk datang bersama dengan kita. Jadi yang selebriti pun boleh dan yang ini pun boleh. Sebab itu baru-baru ini sebagai contoh, kami ada buat satu majlis menandatangani bersefahaman dengan 12 buah universiti bagi membangunkan dakwah dalam sektor akademik dengan menyediakan modul-modul dakwah dan sebagainya. Dalam pada itu saya tak meninggalkan satu lagi segmen, iaitu pesantren ataupun pondok, pusat pengajian tradisional, yang juga kita invite mereka untuk menyertai majlis menandatangani persetujuan bersama dengan Yadim dalam satu majlis yang gemilang kita adakan baru-baru ini. Kerana kita turut meletakkan penglibatan semua pihak. Kita tak nak harus satu-satu aliran. Dan itu memang cabaran yang paling besarlah pada kami. Nak saya sebut tadi, nak menyatukan dan menyelaras tenaga-tenaga doa yang mereka ni pelbagai aliran pemikiran, pelbagai latar belakang. Tetapi masing-masing insya-Allah mahu kepada Islam, mahu mengajak masyarakat kembali kepada Islam. Mungkin dengan cara yang berbeza. Kita harus positiflah, kita harus positif. Janganlah kerana ada pihak yang mungkin berbeza dengan cara kita, akhirnya kita menolak dan cepat melabelkan dengan label-label yang negatif. Itu merugikan Islam dan merugikan umat. Kenapa tidak kita panggil, bersemeja, bersemuka, bincang, cari jalan penyelesaian, dan kita selaraskan tindakan kita. Baik, mungkin sedikit pesanan, mungkin barangkali ada yang sedang menonton hari ini. Pesanan buat pendakwah-pendakwah yang berada di media sosial ni, apakah tanggungjawab mereka patutnya? Yang paling penting sekali, jujur dan amanah dengan agama. Baik. Jangan kita jadikan agama ni sebagai batu loncatan untuk populariti, untuk memuaskan kemahuan kita sendiri dan sebagainya. Harus jujur dengan agama. Di media sosial ini biasanya dia banyak capaian dan tak terjangkau, tidak terbatas. Dia begitu pantas bergerak. Jadi oleh kerana itu mesti kita sebagai seorang dai manfaatkan peluang ini dengan penuh tanggungjawab. Kalau betul cara kita gunakan media sosial untuk menulis dan mempersembahkan dakwah dengan baik, bayang bagaimana pulangan dalam bentuk pahala dan redha Allah kepadanya. Sebagaimana luasnya jangkauan dakwahnya itu, lebih luas lagi rahmat dan redha Allah kepadanya. Tetapi begitu juga kalau dia gunakan itu untuk perkara-perkara yang tidak sewajarnya dan tidak selayaknya sebagai seorang dai, mencemarkan imejnya sebagai seorang dai dengan penulisan yang bersifat quote and quote lah, bersifat kotor, sampah dan sebagainya, tidak bermaksud, yang tidak membawa kebaikan kepada agama. Bayangkan bagaimana pulangan negatifnya kepada dia, murka Allah. Jangan ingat apabila kita menulis di media sosial, kita hanya berdepan dengan keyboard kita saja, kita berdepan dengan PC kita saja. Kita juga dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin ramai orang terlupa oleh kerana di dunia sosial ini, di media baru ini, di alam maya ni, sepertinya dia bersendirian dengan PC dia, dengan keyboard dia. So dia boleh jadi keyboard warrior seorang-seorang diri. Walhal dia sedang dipantau oleh malaikat, dipantau oleh Allah Azza wa Jal. Ini ramai orang lupa. Akhirnya dia menulis
sekehendak rasa. Jadi ini adalah satu cabaran dunia pada hari ini. Saya harap dan saya nasihatkan supaya dai-dai kita jadi mujahid cyber. InsyaAllah. Pejuang di alam cyber untuk menyampaikan risalah. Ataupun lebih tepat dalam konteks dakwah ni menjadi doa cyber. Doa cyber. Doa cyber. Jadi pendakwah di alam cyber. Kita akan ambil fakta ini